Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat pagi, apa khabar semua? InsyaAllah. So pagi ni saya ada benda ataupun beberapa perkara yang saya nak share kepada anda semua, insyaAllah. Dan saya terfikir satu perkara tau. Daripada malam tadi, bila saya dapat kiriman yang penting sebenarnya, yang menyebabkan saya rasa pagi ni saya macam nak kongsikan pada anda. Okay? Korang buat apa tu? Saya memang pagi-pagi ni memang waktu yang saya spend masa yang lepas kita dah solat apa semua tadi, bangun awal, baca ratib Al-Atas, kemudian tadi bercakap lama juga, hampir 1 jam, bersembang, berborak dengan isteri saya tadi tentang beberapa perkara sebenarnya, topik-topik akhir zaman ni. Okay, dan kebetulan pula kita discuss tu sebenarnya adalah daripada satu benda kiriman penting sebenarnya yang saya dapat. Kan, siapa nak tahu apa benda yang saya dapat tu, dan saya rasa macam tak baik lah kan kalau simpan sorang-sorang. So apa-apa benda yang kita dapat ni, kita nak kongsikan juga kepada anda. Okay, terutamanya anda yang saya anggap sebagai sahabat-sahabat saya yang mungkin kita tak pernah jumpa, tapi kita jumpa secara online. Okay, dan pagi-pagi macam ni saya akan exercise kat sini. Pagi ni saya ada, tak adalah banyak sangat peralatan, ada dumbbell dengan tak tahulah apa benda, alat macam basikal tu kan. Okay, dan saya tengah tunggu saya punya treadmill, insyaAllah. Wife saya hadiahkan sebenarnya birthday April hari tu. Cuma hari tu kan PKP, tak boleh buat apa-apa. So dia hadiahkan saya treadmill yang insyaAllah akan sampai pada awal Julai kot. Besar jugalah treadmill tu. Satu kalau tidak kita kena pergi kat gym ataupun kat hotel ke kan. So saya rasa better ada kat rumah. So tak payahlah saya keluar jauh-jauh nak jogging. So just kat treadmill sahaja. So kiriman penting yang saya dapat ni, dan saya memang nak ucapkan terima kasih. Ni kiriman penting yang saya dapat ni, yang saya rasa macam kalau saya boleh share sikit poin-poin dia, saya rasa ianya akan beri manfaat kepada anda semua, sahabat-sahabat saya. Nak tahu? Okay, saya sebenarnya ceritanya bermula tahun lepas. Okay, panjang cerita ni, tapi saya cuba berikan versi yang pendek. Tahun lepas alhamdulillah syukur bila saya dapat peluang menunaikan haji bersama mak saya tahun lepas, musim haji. So kita pun macam, yelah kita tak pernah pergi umrah tu, alhamdulillah dah pergi 3 kali. Tapi even pengalaman kali pertama umrah pun 2016 pun saya takut. Siapa yang tak takut? Kita ni manusia yang berdosa. Kita ni manusia yang banyak lakukan kesilapan. Jadi bila kita pergi umrah tu apa, takut, risau. Kita, yelah, baca buku macam-macam. Siapa ingat dulu ada satu majalah ke kita panggil apa kan, Mastika nama dia. Kan, majalah Mastika. Tiap-tiap kali keluar cerita pasal pergi Mekah je mesti tak nampak Kaabah. Mesti datang bala bencana. Kan, jadi bila kita nak pergi umrah tu kita takut. Dan korang ingat korang je ke takut? Saya pun takut. Saya pun macam risau. Korang kata tak nampak Kaabah. Ngeri weh. Kan, takut juga. Kan, jadi lepas tu alhamdulillah dapat menjalani, tak ada apa pun sebenarnya. Kemudian pergi ke haji dan saya pun dapat panggilan tu saat-saat akhir. Jadi sempat jugalah pergi kursus haji perdana masa tu di Masjid Negeri Shah Alam. Dapat peluang. Cuma kita ni tak nampak lagi, tak jelas. Jadi alhamdulillah ada seorang sahabat saya daripada Melaka, Tuan Haji Nazli dan Kak Emilia. So dia bagi saya buku, dia hadiahkan saya buku Travelog Haji daripada Profesor Muhammad Kamil Ibrahim yang buat buku Travelog Haji tu. So buku tu lah yang saya bawa sepanjang saya menunaikan haji tu untuk saya jadikan rujukan. Sebab haji ni bukan tentang ibadat semasa mengerjakan haji tu, tetapi sebelum dia. Sebelum tu persediaannya, macam mana jadual hidup kita, macam mana disiplin kita, macam mana konsistensi kita. Itu yang diceritakan di dalam buku tu. Dan selain daripada saya bawa buku doa ke apa dalam beg saya
Kalau saya pergi ke masjid, saya beli beg galas. So, saya masukkan buku Travelog Haji tu, dan adalah himpunan Travelog Haji. Saya rasa koleksi 3 buku kot. Profesor Kamil dan juga Puan Roza. So, itulah menjadi panduan saya yang saya akan baca kat masjid ataupun saya baca kat bilik. Sebab saya cuba untuk nak tengok apa benda betul yang jemaah haji kena buat dan apa benda yang jangan dibuat, kesilapan-kesilapan yang jemaah selalu lakukan. Kat situ yang saya baca. Kan, alhamdulillah itu sangat-sangat membantu ibadah haji itu berjalan dengan lancar. Sebab kita tahu nak persiapan. Yang paling penting kan nak bersiap untuk hari wukuf tu. Jadi kat situ yang saya tahu, dan alhamdulillah minggu ni pula syukur saya dapat kiriman daripada Prof yang menyampaikan melalui sahabat saya, Tuan Haji Nazli dan Kak Emilia. So, buku terbaru Prof iaitu Beri 2 Minit untuk Fikir, Amal dan Sampaikan. Ni Profesor Kamil ya. Dan jika Profesor dan Puan Roza menonton, saya nak ucapkan terima kasih sebab hadiahkan buku ni untuk saya. Dan bukan tu je, juga ada autograf untuk saya kat sini ya. Okay, 17 Jun 2020. Okay, so saya nampak kat sini beberapa benda penting. Sebab apa yang saya funding, saya baru baca sikit. InsyaAllah saya akan habiskan hari ini. Kalau ikut betul-betul kita boleh habis dalam 3 jam sebenarnya. Cuma masalah kepala otak kita ni kan malas. Malas nak baca. Saya bukan cakap you all, saya cakap saya. Saya sendiri kena paksa dan saya kena cari the reason why saya mesti kena habiskan. Faham tu? Dan saya dapat kat sini, dalam hidup kita, banyak sangat benda yang kita ni buang masa. Banyak sangat minit-minit, momen-momen yang kita abaikan. Ya, terutama bila saya tengok balik, dia berkaitan saya punya pengalaman lah. Bukan saya nak cakap you all. Tapi kalau ada persamaan tu bagus untuk kita ambil sedikit pengajaran pagi ni. So, bila saya tengok dalam bisnes dulu kan, saya dulu kemaruk buat bisnes. Kemaruk nak berniaga. Kan? Tanpa fikir macam mana aku ni cukup ke ilmu nak berniaga. Aku ni berniaga ni tahu ke jalan dia. Aku ni berniaga dah kira ke semua benda. Dah betulkan ke niat aku kat situ. Sebab bila kita berniaga, satu benda ujian dia adalah tak capai. Kan? Betul ke betul? Satu benda ujian dalam bisnes adalah tak capai. Kan? Kita tak capai benda tu. Kita tak capai benda kita nak. Kita mula rasa macam, kenapa dia capai? Kenapa orang tu buat senang? Kenapa bila time aku je tak dapat? Ini tidak adil. Kan? Betul ke betul? Ada tak perasaan macam tu? Itu dah juga satu ujian tu. Itu dah cuba mempertikaikan kekayaan Allah Ta'ala. Mempertikaikan juga sebenarnya takdir Allah Ta'ala. Itu ujian. Itu ujian tu tak capai. Sales tak naik. Kan? Dan even kita tak gunakan betul-betul masa yang kita ada ni. Yang kadang-kadang kita rasa, kenapa masa tu berjalan laju sangat? Apasal hari tu macam baru je hari Senin. Hari ni dah hari apa? Hari Khamis. Kejap je. Minggu demi minggu berlalu macam tu je tanpa ada sebarang pencapaian. Siapa yang tak bengang? Betul? Siapa yang tak rasa bengang kalau macam tu? Of course lah kita akan rasa bengang. Sebab kita tak gunakan betul-betul masa tu. Kita tak manage masa tu. Itu yang saya nak cakap 2 minit bila Profesor Kamil tulis buku ni. Setiap chapter tu lebih kurang 2 minit. Okay? Setiap chapter tu ada banyak contoh lah. Contoh dia kata chapter. Benda yang penting kita nampak rasa macam, wah macam abang nak buat ni. Contoh, chapter 1, bangun malam. Chapter 1 adalah hanya 2 muka surat je. Kan? So, bila macam Profesor tulis ni, saya rasa macam sentap. Kita susah bangun malam, dia kata. Okay? Bangun malam senang. Ada orang yang dia kata caranya banyak nak bangun malam. Ada orang hanya niat, dia boleh bangun. Ada orang dia kata hanya perlu set alarm kat telefon, bangun. Ada orang guna jam loceng yang tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ingat tak masa kita kecil tu ada jam loceng yang tuk-tuk-tuk-tuk yang dah ada besi tu. Pun kadang-kadang ada yang bangun, ada yang selamat hari raya. Pengidap diabetes, bangun sebab nak ke tandas. Kadang-kadang nak kencing. Ada yang kadang-kadang batuk sampai terjaga. Ada yang kadang-kadang anak menangis. Suami ada yang menangis? Tak ada. Anda tahu suami minta apa-apa tak dapat, nangis suami, gurau. Okay? So, ada banyak cara untuk nak bangun malam sebab
Bangun malam ni lah yang Allah Ta'ala sebenarnya mendengar apa yang kita nak. Tapi masalah kita adalah bila kita berniaga, kita terlampau penat sampai kita tak boleh nak bangun malam. Sampai kan kita terlelap sampai ke subuh gajah. Bukan subuh gajah je weh. Subuh gajah duduk. Itu je nama kain pelikat. Okey, apa tu? Kita wasting time. Terlalu banyak sangat kita bazir masa. Okey, itu ujian pertama. Jadi, kita nak kena kat situ. Apa yang saya nak cakap adalah, anda kena ingat masa itu rezeki. Kalau rezeki itu kita tak gunakan dengan betul, itu bermaksud kita ni kufur nikmat. Sebab masa tu kan rezeki dan dia nikmat daripada kita. Dapat spend masa. Mana nak dapat yang buku ni? Mungkin anda boleh check kat kedai buku kot. Sebab saya dapat direct. Saya dapat direct daripada profesor. Ada 2 buku sebenarnya, ada satu lagi. Tapi saya dapat ini, beri 2 minit. Saya rasa sangat gila penting lah kita nak spend masa 2 minit dan 2 minit menyampaikan. Sebab tu saya kata dengan anak murid saya, salah satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan dalam bisnes, dalam marketing, tolonglah ubahlah cara dan method. Janganlah terlalu sangat nak menjual barang manjang. Balik-balik marketing tu apa? Oh, marketing tu buat iklan. Tu jawapan meninggal namanya. Marketing tu apa? Marketing tu kena buat promosi lah. Come on lah. Awak berlaku semua nak kena buat promosi. Marketing tu sebenarnya menyampaikan. Marketing sebenarnya beri kesedaran. Marketing tu adalah memberitahu benda yang betul. Marketing tu adalah memberitahu kat orang, come on, kau ada masalah. Macam saya juga pagi ni saya cakap, come on, you all ni, kebanyakan kita ni ada masalah. Cara buat marketing masih lagi salah. Masih lagi buang masa. Tak boleh nak committed, beri masa untuk belajar. Baru duduk kejap nak belajar, dah ke laut, tengok Facebook. Dalam Facebook tak ramai follower. Cenonet sikit. Kan? Kau tulis apa-apa posting, tak ada siapa yang respon. Tak ada siapa pun PM nak beli. PM tanya je. PM apa jadah macam tu? Why? Sebab buang masa weh. Buang masa sangat. So saya nak kata, faham tak faham tu? So saya suka topik-topik. Nombor 2, Prof letak kat situ topik dia sombong. Kadang-kadang belum berjaya dah sombong. Belum berjaya dah sombong. Na'udzubillah. Apatah lagi kalau dah berjaya besok. Tu yang selalunya tak berjaya. Tetapi ada juga kan yang tadi kita kata, yang saya kata ujian kita tak capai. Nombor 2, ujian kita bila kita capai. Kadang-kadang baru capai sikit dah sombong pula. Kan dulu mungkin nak jawab mesej, saya ingat lagi. Saya ingat lagi ada kawan yang dia terlibat politik. Saya mesej sebelum pilihan raya, saya buat mesej lah macam-macam benda lah minta tolong. Kita pun respon. Lepas pilihan raya entah dah jadi apa, entah setiausaha ke apa benda, tak adalah besar mana pun. Mesej tak berjawab. Mesej tu bukanlah nak minta tolong kabel apa, just nak tanya soalan. Nak tanya soalan proses. Tak berjawab. Saya kata tak apalah, itulah nikmat, itulah namanya ujian. Itulah namanya ujian bila dah senang sikit. Dah capai sikit, dah sombong. So, tak mau buat benda tu. You all faham ke faham ni? Siapa yang dah bayar yuran tu, terima kasih. Yang bayar yuran tekan butang share, terima kasih banyak. Anda bertanggungjawab. Boleh faham tu? Okay? So, bila kita dah capai sesuatu pun, kena beringat. Kena sentiasa. Kalau kita tidak ada orang yang... Kalau kita sendiri tak boleh nak ingatkan diri kita, pastikan ada seseorang yang boleh ingatkan kita. Macam semalam saya dapat bercakap dengan kita punya circle, grup ultimate. Saya cakap dengan dia, sebab pencapaian dia orang sangat bagus. Alhamdulillah, syukur. Saya tengok pun bagus, syukur. Dan saya pun tak suka nak puji melambung sangat. Takut dia orang nanti lupa diri. Apa yang saya kena ingatkan adalah ketika dia orang okey, saya akan cakap, bagus pencapaian ni. Jangan lupa syukur, jangan lupa beri. Jangan lupa sedekah lebih. Jangan sombong. Tu benda-benda saya selalu ingatkan. Kalau ketika kadang-kadang dia tak okey, tak apa, you kuat, you strong. Kita ada untuk sama-sama bantu. Sama-sama bimbing. Kan, ini bagi yang dah capai ni. Dan dah tentunya dalam grup kita, dalam kita punya circle momentum, ultimate insya-Allah lah, senang lah untuk kita handle. Diorang dah capai.
Tapi bila kita ingat balik betapa ramai lagi di peringkat bawah-bawah ni, contoh macam anda semua, mungkin ada yang belum capai. Kan? Ada tak kat sini yang rasa macam bengang, masih lagi belum capai, masih lagi macam terkontang-kanting? Sebab tu saya cuba nak simplifikan pagi ni adalah untuk bercakap tentang tolong uruskan masa anda dengan betul. Tolong manage, tolonglah bangun awal, babe. Tak payahlah bangun lambat. Tak payah, buang masa bangun lambat. Kita tidur cukup. Malam tadi saya rasa saya tidur lebih kurang dalam jam 10.45 ke 11 macam tu. Saya dah tidur dah. Saya semalam kelas di-handle oleh trainer. Saya memang dah minta trainer handle sebab saya perlukan sedikit rehat. Semalam pun agak tight juga saya punya masa tu. So, bila saya dapat peluang, saya tidur awal dan saya bangun awal. Okay? Saya bangun awal untuk kita minta berdoa dan insya-Allah apa benda yang ada juga masa kadang-kadang ada waktu, kadang-kadang kita pun terleka, terlalai. Ada juga kadang ada masa yang kalau saya travel ke apa terlampau penat, kadang terlajak juga. Selalu beberapa kali berlaku. Dan saya menyesali benda tu dan saya cuba untuk still untuk mengawal. Dan anda janganlah rasa saya perfect sangat. No, tidak. Saya akan, yang penting adalah rasa kita salah tu penting. Rasa kita adalah manusia yang masih lagi jahil itu penting. Kalau kita sebagai seorang student, belajar, maksud saya belajar bisnes, perasaan untuk kita rasa bodoh tu sangat penting. Sebenarnya saya melihat benda yang paling mencabar adalah bila kita rasa kita bagus. Itu cabaran yang paling susah kita nak handle sebenarnya. Okay? Lebih baik kita rasa kita bodoh, lebih baik kita rasa kita tak pandai, lebih baik kita rasa macam aku perlu improve lebih. Aku perlu buat sesuatu, aku perlu committed. Apatah lagi kalau tak capai apa-apa dan hidup tak ada apa-apa, dah rasa bagus. Oh, itu namanya apa tahu? Ego campur bastard, campur sedikit custard. Okay? Itu memang sangat-sangat worst thing lah sebenarnya. So, apa kata bangun pagi? And apa yang kita nak buat adalah paling penting dalam jadual yang saya nampak. Selain daripada masa kita penting kepada Allah Ta'ala, itu of course sangat penting. Adalah masa kita yang kita spend. Berapa jam kredit? Berapa jam kredit kita untuk pergi belajar? Kalau anda kata, oh saya ni tak yakin, saya ni susah lah nak buat. Sebenarnya bukan susah, sebenarnya bukan tak yakin. Yakin itu datang, ialah semua benda daripada Allah Ta'ala. Itu first. Yakin tu datang bila kita ada ilmu. Bila kita tahu dulu, you all ingat saya yakin ke saya nak buat Facebook live ni? Tak yakin, saya malu nak bercakap. Mungkin kalau sesiapa kat sini yang tahu, yang pernah satu sekolah dengan saya tak pernah bercakap kat depan. Saya tak pernah lah tiba-tiba nak pergi bercakap kat depan ke, jadi wakil ke apa. Tak pernah ada. Saya sangat low confidence level sebab saya sentiasa rasa kalau saya bercakap tak ada siapa nak dengar. Dan saya takut nanti saya kena kecap. Dan benda tu, itulah benda yang paling teruk sebenarnya. Dan apa yang saya belajar adalah benda yang kita takut, cara nak hilangkan dia macam mana. Macam mana nak hilangkan benda yang kita takut? Kita kena buat. Kita takut naik motor kan masa kita kecil. Risau macam tengok orang dewasa. Dahsyatnya naik motor. Kita kena buat. Dan kita hilang takut tu. Kita tengok orang bawa kereta, tengok bapak kita, ingat tak? Ingat bapak kita bawa kereta ke, siapa bawa kereta? Ui, dahsyat bawa kereta, macam mana ni? Ada orang cilok lah, apa benda lah, accident lah kan? Tapi bila kita dah besar, kita dah dewasa, kita bawa kereta dan benda tu menghilangkan takut tu. Dan sama juga dengan yakin. Yakin datang dengan ilmu. Yakin datang tu bila ada ilmu. So, benda yang paling mudah nak buat, masuk kelas, belajar, sedut banyak-banyak, lama-lama datang yakin tu. Ni masalah dah lah tak yakin. Lepas tu malas nak belajar. Dah belajar tak buat. Dah take note tapi tak buat apa-apa. Itu cabaran juga tu. Macam mana nak cakap tu? Macam mana nak habang tu? Faham tu? Dan insyaAllah pada minggu ni kita buat sesuatu kelainan sebenarnya. Untuk minggu ini insyaAllah pada weekend ni kita buat kelas roket pemasaran momentum. First time yang kita buat dan kita offer sehari tu hanyalah serendah RM2 je ketika kita launching. Kita juga kempen di radio-radio, di billboard. So, apa saya nak cakap adalah, kali ni kita buat 2 hari.
2 hari untuk turunkan, untuk share ilmu yang kami ada, pengalaman saya, dan yang akan terlibat untuk bercakap adalah saya dan juga tim trainer momentum. Selama 2 hari ni, kita nak bercakap tentang macam mana fokus bisnes tu. Dia nak fokus kepada customer ke nak cari agent? Kalau agent, dia nak kena buat apa? Kalau dia HQ, dia nak buat apa? Kemudian kita nak ajar macam mana nak mengayat, macam mana buat copywriting. Apa fokus tahun ni? Online tahun ni macam mana trend dia? Sebab you cakap ramai komplain. Facebook tu asyik berubah je kan? Memang. Kalau anda tanya Facebook berubah berapa kerap? Setiap 2 minit. Kalau buku Profesor Kamil beri 2 minit, Facebook berubah setiap 2 minit. Ada je benda dia tukar. Lepas tu korang macam tak faham. Korang macam keliru. Korang macam susah buat Facebook sekarang. Karena saya kesian tengok. Kita orang ni run campaign punyalah dahsyat tau untuk Facebook ni. Satu hari kita run campaign, kita tengah run sekarang dalam FB Ads saja ada 75 campaign dalam tu. Tengah run. Kan? Dan kita run dengan relax dan tenang. Ada setengah orang cakap, apalah FB Ads ni susah lah, aku tak pandai lah, tukar setting. Kadang-kadang saya fikir, apa lagi setting yang kita nak kena tukar? Benda tu hanya perlu berjalan dan sampai kepada pelanggan dan buatkan pelanggan rasa nak beli. That's why itu benda yang saya nak ajar. Sebab itu benda yang memang kita sedang buat. We walk the talk, we walk the walk. So 2 hari kita spend masa. Dan kerisauan saya bagi pertama yang belum daftar tu satu hal. Belum daftar tapi komplain lebih, tak tahu nak buat, sales kurang, drop lepas PKP. Itu kerisauan saya. Tapi tak daftar masuk kelas. Tak nak bagi masa. Yang ada yang HQ. Tak suruh ejen pergi belajar. Sebab itulah business company tu masih lagi kecil. Kalau anda ada ejen, suruh dia daftar RPM, biar dia belajar marketing. Kita tak ada promote apa-apa produk. Kita tak ada promote apa-apa nak jadi ejen produk lain. Tak ada. Kita ajar dia macam mana nak buat marketing dengan betul. Dan kita spend masa 2 hari, babe. Lepas tu ajar tentang branding, warna apa nak pakai, grafik macam mana, logo macam mana nak setting page Facebook tu, macam mana nak buat FB Live, macam mana nak tarik database sepantas 3 saat. Dan kita cakap benda-benda yang kita memang dah buat. So ni yang saya nak panggil macam last call lah. Wake up call pun ada juga. Ataupun juga saya nak panggil last call kepada anda. Last call kepada anda. So alhamdulillah yang dah mendaftar ni bukan dalam 6,500. Kita ada 6,500 yang telah pun mendaftar. Dan kita target sasarkan sekurang-kurangnya at least kita boleh capai 8,000. Dan kita boleh bantu anda. Kita boleh pastikan anda betul-betul dapat belajar, dapat ilmu tu, dapat kembangkan anda punya bisnes, dan saya rasa itu sangat bagus. So macam mana nak daftar? Oh, dah ramai tanya kat situ. Cara nak daftar tu kat website tu ada tim saya bagi kat situ. Daftar di naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. Pergi kat website tu, naktarikpelanggan.com. Supaya nanti kita macam boleh bercakap dengan anda, kita boleh beritahu anda macam mana untuk nak buat marketing, nak kembangkan bisnes tu dengan betul dan menggunakan trend yang sekarang tengah trending. Weh, memang orang semua online, babe. Semua benda dah online. Dan anything yang kita nak cari, semua benda macam anda nak cari buku Profesor Kamil ni tadi pun anda boleh search kat internet. Anda boleh dapatkan kat internet kat mana sebenarnya. Kan, macam mana nak capai. So, semua benda tu ada kat situ. Semua benda kita buat secara online. Tapi bisnes kita masih lagi tak online. Kan kelakar. Kan korang cari kejap lagi kan tak jumpa bisnes you. Orang tak tahu tentang you. So, inilah benda yang saya rasa last chance yang kita bagi untuk anda daftar segera. Ada terlampau banyak benda sebenarnya yang saya... ada terlalu banyak benda yang saya dan tim saya nak ajar kepada anda. Ada terlalu banyak juga bonus yang saya nak beri kepada anda, insyaAllah. Okay, dan saya tak sabar untuk berjumpa anda dalam sesi Zoom kita. Dan saya harap walaupun kelas kita secara online, saya nak anda pakai kemas-kemas. Dress to success. Walaupun kelas kita online, tapi anda duduk kat meja tu, betul-betul proper, kemas, berpakaian kemas, penuh dengan attitude, komitmen yang anda ni betul-betul nak berjaya. Tu benda penting pesan saya. Kalau nak pastikan anda menjadi seorang usahawan yang
berjaya insya-Allah. Okey, saya rasa itu sajalah pesan saya. Saya harap dapat jumpa anda dalam Roket Pemasaran Momentum. Nak tarik pelanggan.com. Saya harap pagi ni dapat berikan anda tak banyak, dapat sedikit pun, tapi dapat amalkan dah cukup bagus insya-Allah. Okey, saya pun nak sambung lagi exercise saya sikit. Kemudian saya pun ada kelas insya-Allah pukul 10 pagi ni. Adalah meeting kejap dan insya-Allah saya rasa itu saja pesan yang saya nak beri pada anda, dan tolong sampaikan dan tolong sharekan kepada kawan-kawan anda insya-Allah. Okey. Terima kasih, saya rasa itu saja. Terima kasih atas masa yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.